Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga barisan AJK Surau Al-Ittifaq dan juga tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira tidak lambat untuk saya bincangkan pada pagi ini mengenai dengan Maulid, Maulidur Rasul, iaitu tentang kepribadian Nabi, ataupun kita akan sentuh mengenai dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada itu, suka saya sebutkan di sini ada beberapa wanita dalam Islam yang bersama dengan Nabi jasanya besar. Saya sebutkan 6 wanita yang ada di sini, iaitu yang pertamanya iaitu ibu Nabi Aminah binti Wahab. Walaupun dia wafat ketika Nabi berumur 6 tahun, tapi jasanya amat besar kerana melahirkan Nabi. Wanita yang kedua yang menjadi bidan Nabi iaitu namanya Asy-Syifa Ummu Abdurrahman bin Auf. Asy-Syifa adalah ibu kepada Abdurrahman bin Auf yang menjadi bidan kepada Nabi. Dan wanita yang ketiga yang berjasa kepada Nabi iaitu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah juga adalah wanita yang menyusukan Nabi, walaupun pada awalnya dia tak nak bersama, dia tidak mahu menyusukan, tidak mahu mengambil Nabi sebagai anak susuan, kerana wanita di kalangan Bani Sa'ad keluar daripada kampungnya ketika musim kemarau yang begitu panjang. Satu rombongan wanita keluar, masing-masing menginginkan anak susuan mereka ni di kalangan bangsawan, di kalangan orang-orang kaya, supaya mereka mendapat habuan, dapat duit yang banyak daripada ibu dan ayah bayi susuan tersebut. Tapi malangnya Halimatus Sa'diyah dan juga suaminya dan juga anaknya pergi untuk mengambil anak susuan. Tidak ada yang berbaki anak susuan, semua telah diambil oleh wanita Bani Bakar, melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Halimatus Sa'diyah menaiki keldai dan juga unta yang tua, yang lambat pergerakannya sampai ke tempat bayi-bayi susuan untuk diambil. Dia sampai semua dah habis, melainkan yang ada Muhammad. Bila sebut tentang Muhammad ini seorang anak yatim, dilahirkan dalam keadaan yatim, memang orang tak suka ambil lah. Sebab anak yatim ni selalu miskin, terutama pada zaman dulu. Jadi mereka tak nak ambil. Kemudian suami kepada Halimatus Sa'diyah menyatakan, menjadi satu keaiban kita datang ke satu tempat untuk mengambil bayi susuan, kemudian kita pulang dengan tangan kosong. Satu perkara yang aib, tak dapat, tidak kena ambil juga. Maka bila mereka ambil saja anak susuan ini, automatik berubah daripada keldai unta yang lambat mengatasi segala rombongan Bani Bakar dalam perjalanan pulang. Halimatus Sa'diyah dan juga suaminya menaiki tunggangan yang berbeza, telah mengatasi rombongan yang lain, sehingga mereka menyatakan, Halimatus Sa'diyah, adakah ini tunggangan yang kamu datang tadi? Maka dia menyatakan ya. Kemudian sampai di rumah saja, anak kepada Halimatus Sa'diyah ini, seperti mana yang kita tahu, setiap malam menangis kelaparan kerana musim kemarau yang begitu panjang. Bila diambil saja Nabi, kantong susunya penuh, penuh. Anaknya dapat tidur dengan lena, Nabi pun dapat minum dengan kenyang susuan Halimatus Sa'diyah. Bukan sekadar itu, kambing belaan Halimatus Sa'diyah pergi perutnya kosong, pulang kenyang, kantong susunya penuh, sehingga jiran-jiran yang lain pelik. Mereka juga ada kambing keluar pada waktu pagi, pulangnya petang kosong dalam keadaan lapar. Kemudian mereka pesan
kepada pengembala-pengembala kambing mereka, kamu ikut di mana kambing Halimatus Sa'diyah keluar, di situ kamu bawa kambing-kambing kami pergi. Kemudian Ummu Aiman juga ada jasa kepada Nabi, iaitu dia menjaga Nabi. Kemudian Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita yang dirakamkan dalam hadis perkataan sebagai motivasi kepada Nabi ketika Nabi dalam ketakutan, ketika Nabi dalam situasi yang penuh dengan masalah. Khadijah binti Khuwailid memberi kata-kata semangat kepada Nabi. Apa kata-kata semangat Khadijah binti Khuwailid kepada Nabi bila Nabi duduk beruzlah, berkhalwah, mengasingkan diri di gua, maka datang malaikat peluk Nabi. Iqra, Nabi tak tahu baca. Nabi kata, ma ana biqari, aku tak tahu baca. Kemudian 3 kali selepas daripada itu Nabi baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampailah ayat yang kelima. Kemudian Nabi pulang, Nabi kata kepada isterinya, zammiluni, selimutkan aku, kerana dalam keadaan yang teramat takut. Apa jawapan Khadijah? Khadijah tak kata kepada Nabi, itulah pergi beruzlah seorang-seorang lagi dekat gua, gelap lagi. Tidak, tapi perkataan Khadijah menyatakan, wallahi la yukhzika abadan, demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan menghina kamu selama-lamanya kerana kamu ada sifat-sifat seperti ini. Innaka latasilur rahim, kamu orang yang menyambungkan silaturrahim. Wa tahmilul kal, kamu menanggung kesusahan orang lain. Wa taksibul ma'dum, kamu mengadakan benda yang orang lain tidak ada. Wa taqrid dhaif, kamu melayan tetamu dengan baik. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, dan kamu bantu manusia di dalam musibah. Ini semua perkara terpuji. Demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan jatuhkan kamu, tidak akan hina kamu selama-lamanya. Ini kata-kata semangat, motivasi Khadijah kepada Nabi. Dia juga wanita yang banyak berjasa kepada Nabi. Kemudian yang lain adalah anak-anak Nabi sebagai penyejuk hati Nabi. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan juga Fatimah radhiyallahu taala anhunna. Semua ini adalah anak-anak perempuan Nabi, ada 4 orang. Semua ini wanita-wanita yang dirakamkan dalam hadis. Zainab ini adalah anak Nabi, dan tak dilupakan juga nama perkataan Zainab ini, 2 orang isteri Nabi, Zainab binti Khuzaimah dan juga Zainab binti Jahash. Zainab juga adalah cucu Nabi, bukan sekadar anak. Nama Zainab ini juga adalah cucu Nabi. Isteri Nabi semua ada 13 orang. 2 orang Nabi ceraikan, 11 orang yang berkekalan bersama dengan Nabi, yang Nabi bersama menyetubuhi mereka. Anak Nabi semuanya ada 7 orang. 4 perempuan yang kita sebutkan tadi, 3 orang laki-laki, iaitu Ibrahim, Abdullah dan juga Al-Qasim. 3 orang anak laki-laki ini semuanya diwafatkan ketika kecil. Ibrahim lahirnya lambat, dalam setahun 2 sebelum Nabi wafat. Lahirnya Ibrahim ini lahir bukan daripada Khadijah binti Khuwailid, tetapi lahir daripada Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah ni raja, hamba yang diberi hadiah kepada Nabi. Raja Muqawqis, raja Mesir, beri hadiah kepada Nabi, ini hadiah untuk kamu. Diberi hantar kepada Nabi. Lahirlah seorang anak namanya Ibrahim. Yang semua anak-anak lain semua lahir daripada Khadijah. Khadijah ini kahwinnya umur 40 tahun, bersama 40 tahun kahwin bersama Nabi. 40 tahun baru berkahwin dengan Nabi. Nabi umur 25 tahun. Tak menjadi satu penghalang orang muda berkahwin dengan orang tua. Tapi zaman sekarang kena ingat-ingat, bila mana orang lelaki itu muda, umur berapa? 20, perempuan 50. Kena hati-hati, kadang-kadang dia nak harta perempuan tu, ataupun dia sebagai penagih dadah, kemudian dia nakkan duit. Ini berlaku sebenarnya di Terengganu dulu. Kahwin dengan nenek umur 60-70 lah. Buat apa kahwin dengan nenek? Semua ada maksud yang tersirat sebenarnya. Tapi Nabi umur 25 tahun kahwin dengan Khadijah. Khadijah banyak duit.
antara bangsawan, dan dia yang keluarkan modal untuk Nabi berniaga, dan dia hantar pengintip spy yang bernama Maisarah ikut Nabi, berniaga bersama Nabi, bermusafir bersama Nabi. Bila bermusafir berniaga bersama Nabi, maka dia akan laporkan kepada Khadijah bagaimana akhlak Nabi. Daripada situlah Khadijah terpesona, terpegun dengan akhlak Nabi. Sebab dalam perjalanan kita nak kenal kawan kita ni adalah sesuai ataupun tak sesuai, baik tak baik, kita mulakan bermusafir dengan dia. Kita bermusafir 3-4 hari dengan dia, baru kita tahu oh macam ni perangai dia. Ataupun paling mudah tuan-tuan, naik kereta dengan dia. Kalau naik kereta mulut dia duk maki menyumpah je orang, itu maknanya kena hati-hatilah kawan seperti itu. Okey. Anak Nabi semua 7 orang, semua diwafatkan oleh Allah Ta'ala waktu kecil, yang anak laki-laki ni. Kemudian cucu Nabi pula ada 7 orang. 2 orang daripada Fatimah dan juga Sayyidina Ali. Fatimah dengan Sayyidina Ali, perkongsian hidup mereka berdua, lahirlah 5 orang anak, iaitu Hasan, Husain. Hasan, Husain ni bukannya kembar. Hasan anak pertama, Husain itu anak kedua. Muhsin anak yang berikutnya, Zainab, kemudian yang last sekali adalah Ummu Kulsum. Hasil perkongsian anak perempuan Nabi iaitu Zainab, Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Abul As. Hasil perkongsian mereka berdua lahirnya 2 orang anak yang diberi nama sebagai Umamah dan juga Ali. Ali ini menantu Nabi bernama Ali, cucu Nabi bernama Ali. Cuma bila sebut tentang Umamah ni cucu Nabi, tapi bila sebut binti dia binti dengan anak perempuan Nabi, binti Zainab. Umamah binti Zainab, tak Umamah binti Abul As. Sebab Abul As ini asalnya Islam bersama dengan Zainab, last sekali dia keluar daripada Islam, dia tinggalkan Islam. Sebab itu Umamah tak binti dengan ayah dia, tetapi dibintikan dengan mak dia. Umamah ini kisahnya nanti kita akan sebutkan. Nabi ketika melaksanakan solat, Nabi dukung dia. Nabi ketika qiyam, Nabi dukung dia. Ketika rukuk, Nabi dukung dia. Ketika sujud, Nabi letak dia dekat tepi Nabi. Umamah. Cuma Umamah ni bukan anak laki-laki lah. Umamah ni anak perempuan. Bila anak laki-laki ni kita nak dukung, kena tengok juga dia dah sunat ke belum. Sebab kalau tak sunat ni, anak ni dia menanggung najis. Jadi kita tak boleh dukung dia lah. Tapi kalau kanak-kanak umur 6-7 tahun yang tak sunat lagi, semayang sebelah tuan-tuan, sentuh tuan-tuan, tak apa, bukan batal. Selagi kita tak menanggung dia, kita tak dukung dia, sekadar sentuh tak ada masalah. Sebab kanak-kanak ni dia bukan najis, dia bawa najis dalam diri dia, tapi dia tak bernajis. Bukanlah kita semayang sebelah kanak-kanak tak sah. Kalau kanak-kanak semayang saf pertama pula, sebelah kita je saf pertama, ataupun sebelah Bilal saf pertama, kita tak boleh halau dia. Sebab apa tak boleh halau? Sebab tuan-tuan tak nak penuhkan saf depan. Orang tua yang ada, sepatutnya mereka berebut saf depan. Nabi kata kalau kamu tahu 3 kelebihan saf pertama, kalau kamu tahu kelebihan azan, kalau kamu tahu kelebihan solat subuh berjemaah, kamu akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Bukan solat subuh berjemaah, satu lagi kelebihan melaungkan azan. Melaungkan azan saf yang pertama, dan juga apa satu lagi tadi? Sekiranya kamu tahu kelebihan saf yang pertama, kelebihan melaungkan azan, satu lagi kelebihan sembahyang subuh berjemaah, sembahyang subuh, kamu akan mencabut undi untuk mendapatkan perkara tersebut. Kelebihan dia besar. Jadi kalau budak-budak sembahyang saf pertama sebelah kita, tak apalah, sebab tuan-tuan tak penuhkan, sebab atas kecuaian tuan-tuan. Kalau dia yang ketepikan kita, itu boleh kita marah dia. Tapi dia tengok saf depan kosong, dia masuklah sembahyang. Cuma pastikan yang belakang imam tu orang yang layak lah. Maknanya yang layak, kalau imam batal dia boleh untuk gantikan imam. Janganlah pilih orang belakang dengan pakai gelang, seluar jin semua, dia pun imam batal, dia pun tak tahu nak buat macam mana. Tapi yang belakang imam perlu orang yang mengetahui tentang serba-serbi hukum hakam mengenai solat. Okey, kemudian
kita lihat sifat Nabi ini, Nabi bila bercakap, dia bercakap dengan perkataan yang jelas. Dia bukan cakap dalam keadaan manusia sekejap dengar sekejap tidak, sekejap jelas sekejap kurang jelas, tak. Nabi bila bercakap yatakallam bikalamin yubayyinuhu, Nabi bercakap dengan perkataan yang Nabi menjelaskan perkataan tersebut. Terutama bila kuliah subuh lah. Kuliah subuh kalau slow dan tidak lantangkan suara, maka tuan-tuan tak apa nak dengar. Lalas sikit tuan-tuan tidur. Kemudian perkataan Nabi ini perkataan yang laisa bil jafi walal muhin, tidaklah perkataan yang menghina orang lain, dan juga bukan perkataan yang keras, tidak. Sebab dalam Islam ni perkataan-perkataan yang tak baik, perkataan tak baik selalunya, contohnya perkataan menyetubuhi isteri. Quran tak gunakan perkataan yang jelas, dia gunakan perkataan kiasan. Sebab perkataan tersebut menyetubuhi isteri baik, cuma bila dengar tu tak apa sedap kita dengar, jadi digunakan perkataan lain. Kemudian bila Nabi cakap ni tidaklah terlampau laju sangat, sebab orang depan dengar boleh ingat, boleh hafal percakapan Nabi. Jadi percakapan dia jelas, dan orang yang dengar di hadapan boleh hafal, boleh ingat perkataan Nabi. Kemudian Nabi bercakap ulang 3 kali tau. Nabi bercakap kemudian ulang 3 kali, supaya orang yang di hadapan yang mendengar dapat berfikir dan dapat ingat perkataan tersebut. Macam kita bacalah, kalau baca hadis ke apa selepas solat, kan ada buku hadis, kadang-kadang sebahagian kita baca ulang sebanyak 3 kali satu hadis, supaya jemaah yang dengar dapat faham dan dapat ingat. Tapi jangan baca laju sangat. Bila baca hadis lepas solat je, baca laju. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi SAW bersabda, laju sangat, baca sebiji supaya jemaah dengar dan jemaah dapat faham, dapat fikir. Dan Nabi ni bercakap la yatakallam fi ghairi hajah. Nabi tak bercakap kalau tak ada keperluan. Ada keperluan Nabi cakap, tak ada keperluan Nabi diam. Yaftatihul kalam wa yakhtimuhu bismillah ta'ala. Nabi akan mulakan ucapan Nabi, percakapan Nabi dengan nama Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian akhir ucapan ceramah Nabi, maka Nabi akan ucapkan dengan nama Allah Ta'ala juga, walhamdulillahi rabbil alamin, pujian kepada Allah. Yatakallam bijawami'il kalim. Nabi bercakap dengan percakapan yang perkataannya sedikit, maknanya banyak. Yang itu yang kita nak. Percakapan sedikit tapi maknanya lengkap, padat dan banyak. Sebahagian di kalangan kita tulis buku, meleret-leret tulis bukunya, tapi poinnya sedikit. Nabi bercakap, kalau kita tengok hadis, Nabi bercakap pendek tapi maknanya cukup mendalam. Kemudian kalamuhu faslun wala fudulun wala taqsirun. Percakapan Nabi ni sebiji. Satu perkataan. Muazzin Nabi Bilal yang melaungkan azan untuk Nabi, bukan 2 orang, tapi ada 4 orang Bilal Nabi ni. Iaitu yang pertama Bilal bin Rabah, yang keduanya adalah Ammar bin Ummi Maktum, yang ketiganya Abu Mahzurah Aus bin Mu'air, dan yang keempatnya Sa'ad ibn A'is Al-Qarad. 4 orang. Yang masyhur dalam hadisnya 2 orang, iaitu Bilal bin Rabah dan juga Ammar ibn Ummi Maktum. Nabi kata bila azan subuh yang pertama ni yang dilaungkan oleh Bilal bin Rabah, teruskan makan. Kalau setengah makan sahur, teruskan makan. Sebab Bilal bin Rabah bukan azan subuh, azan nak kejut manusia buat persiapan untuk sahur kalau nak puasa, ataupun untuk solat tahajud. Kalau kamu dengar azan daripada Ammar ibnu Ummi Maktum, maka itu adalah azan subuh yang betul, bila terbitnya fajar shadiq. Ammar ibnu Ummi Maktum ini adalah seorang yang buta lah. Dia buta, tapi dia juga muazzin Nabi. Sebab kerja muazzin ni antara kerja yang berat sebenarnya. Dia adalah kerja yang diberi amanah. Azan tepat je waktu azan. Kadang-kadang imam boleh datang lambat sikit, lambat sikit, lepas azan baru start motor pada rumah, sebab rumah dia dekat dengan surau, dengan masjid. Tapi untuk Bilal dia kena tepat, dia kena macam mana pun kena datang sebelum daripada azan, sebab dia nak on mikrofon, kemudian dia nak buka kipas aircon semua, kemudian
nak tengok cek mikrofon elok ke tak elok, kemudian baru dia azan. Ini persiapan sebelum daripada azan. Kelebihan Bilal ini banyak dalam hadis. Kelebihan imam ni sikit sangat dalam hadis. Kelebihan imam ni yang Nabi bagi tahu dalam hadis, hendaklah menjadi imam di kalangan kamu orang yang tua ataupun orang yang banyak menghafal Quran, yang faqih lah. Itu saja. Ataupun Nabi kata dalam hadis, hendaklah yang menjadi imam di kalangan kamu orang yang aqra. Aqra ni orang yang banyak hafalan ni. Yang menjadi imam. Itu saja. Hadis Bilal ni banyak. Bilal ni bila di akhirat nanti tengkoknya panjang. Panjang tu maksud apa? Masyhur. Bukan panjang kehidupan dunia, panjang akhirat nanti. Kehidupan dunia panjang tengkok, kita panggil cacat lah. Dekat akhirat tak, menunjukkan kemasyhuran, semua orang kenal dia. Kemudian bila dia azan je, syaitan lari terkentut-kentut. Sampai mana syaitan lari? Sampai tak dengar suara muazzin azan. Jauh tu. Kalau pasang mikrofon, berapa kilo boleh dengar? Sebanyak itulah syaitan akan lari. Tapi imam kena berhati-hati. Bila muazzin laungkan azan, syaitan lari terkentut-kentut, sampai tak dengar suara muazzin. Bila imam start jadi imam, Allahu Akbar, syaitan datang balik, masuk balik, sampai imam tak ingat rakaat dia, rakaat ketiga keempat sembahyang zuhur. Bilal kelebihan dia besar lah. Walaupun Nabi tak menjadi Bilal, Nabi tak jadi Bilal, Nabi jadi imam. Tapi Nabi tak sebut kelebihan imam dalam hadis, melainkan ada sikit sangat. Yang banyaknya adalah kelebihan Bilal. Kemudian kita lihat mengenai dengan hadis yang pertama mengenai dengan akhlak Nabi ni. Balaghan Nabi ghayatul hilmi wal afu. Nabi ni sifatnya sangat pemurah. Bukan sangat pemurah, dipanggil sangat bersopan santun. Hilim. Hilim sangat lemah lembut lah. Hilim ni maksud sangat lemah lembut. Wal afu, dan juga sangat pemaaf. Kita lihat hadis daripada Anas bin Malik. Dia kata, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku satu kali bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi rida najrani ghalidhul hasyiyah. Dan di atas tengkok Nabi ni, di atas tengkok Nabi, Nabi ada letak satu kain rida, kain selendang daripada Najran. Dan kain selendang daripada Najran ni kainnya agak tebal, hujung kain tu agak tebal. Fa adrakahu a'rabi, orang Arab Badui, mana orang yang duduk di kawasan pedalaman ni, dia datang kepada Nabi, dia sentak kain dekat tengkok Nabi. Fajabazahu biridaihi jabzatan syadidatan, dia sentak dengan sentapan yang kuat kain selendang tadi di tengkok Nabi. Kemudian Anas kata, nazartu ila safhati unuqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku sendiri lihat dengan mata aku di tengkok Nabi ni, wa qad assarat biha hasyiatur rida, kain selendang daripada Najran tadi dia tebal. Bila sentak, tarik dengan kuat, maka aku lihat sendiri dengan mata aku ada kesan di tengkok Nabi ni. Kesan kesan tarikan tersebut, kesan orang Arab Badui dia telah sentak kain tadi daripada tengkok Nabi. Summa qala, kemudian Arab Badui tadi, orang asli tadi kata apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad, murli min malillah alladhi indak. Wahai Muhammad, suruhlah orang kamu berikan kepada aku daripada harta-harta Allah yang ada di sisi kamu. Maksudnya harta-harta rampasan perang bagilah kepada aku juga. Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berpaling ke arahnya. Berpaling tu maksud Nabi lihat ke arah dia. Bila dia sentak kain ridak Nabi, maka Nabi pun alihkan pandangan lihat ke muka dia. Fadhahika, Nabi senyum. Summa amara lahu bi'ata, kemudian Nabi bagi tahu kepada sahabat, berikan kepada dia pemberian daripada harta-harta Allah. Jadi walaupun kita lihat dalam hadis ni, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dalam keadaan minta tu minta yang kasar, menyakiti hati Nabi. Kalau kita memang tak nak bagilah, kalau kita bagi portion yang paling sedikit. Tapi Nabi tak, Nabi senyum, Nabi kata bagilah kepada dia. Ini menunjukkan akhlak Nabi.
Kemudian kita lihat dalam hadis ini, bila mana sentak kain daripada tengkok Nabi, Nabi akan alihkan pandangan lihat kepada orang tersebut. Dan mungkin dia ada hajat nak bagi tahu Nabi. Sebab Nabi ni bila bercakap, dia tak akan hanya mengalihkan kepala je. Dia dengar macam tak, dia akan pusing badan sekali. Itu cara Nabi. Bila mana orang nak bercakap dengan Nabi, ada hajat, ada keperluan, Nabi tak hanya menoleh mata je ataupun menoleh kepala je, tak. Nabi akan pusing badan sekali menghadap dia, mendengar percakapan dia, mendengar aduan dia. Orang Arab Badui ni bukan sekadar panggil Nabi, tetapi telah menyentak kain sehingga memberi kesan di tengkok Nabi. Nabi itu pun Nabi alihkan badan dia, kemudian Nabi senyum kepada dia, Nabi bagi tahu, berilah harta kepada dia. Ini Arab Badui tau. Arab Badui ni kita kata semacam orang asli kita lah. Orang asli ni duduk di kawasan pedalaman. Orang Arab Badui ni duduk di kawasan pedalaman juga. Jadi mereka punya akhlak ataupun perangai mereka, tabiat mereka tak sama orang yang ada di bandar. Dia punya ketamadunan tu lambat, lain. Jadi tuan-tuan bila tanya orang asli, tuan-tuan pergi tempat orang asli nak agihkan zakat ke apa, tuan-tuan tanya, dekat sini dekat mana kedai runcit? Dia kata apa? Depan tu kedai runcit lah. Dia punya cakap. Kalau kita macam mana? Tuan pergi depan tu ada kedai runcit. Bila orang asli dia cakap, bagi dia dah okey. Tapi sebenarnya kita kata kasar sangat cakap dia. Bukan. Kasar tu bagi kita. Bagi dia rasa dah okey dah. Itulah dipanggil orang asli, orang Badui. Orang Badui ni juga pernah kencing kat masjid Nabi tau. Dia pergi masjid Nabi, dia kencing. Kemudian sahabat-sahabat ada nak pukul dia sebab kencing tempat semayang. Tapi tuan-tuan kena ingatlah, pada zaman tu bukan macam kita ada permaidani, ada sejadah, tak ada. Semayang atas apa, pasir je. Jadi dia kencing tempat semayang tu. Jadi sahabat-sahabat marah nak pukul dia. Tetapi Nabi kata nanti dulu. Nabi tahan sahabat-sahabat sebab dia tengah kencing. Bila sedang kencing, tuan-tuan pergi kacau dia, akan tersekat dia sedang kencing, tiba-tiba orang marah dia, maka dia akan terbantut untuk dia meneruskan pembuangan air kecil dia. Itu akhlak yang diajarkan oleh Nabi. Bila mana orang sedang buang air kecil, biarkan habis dulu, kemudian barulah beri teguran kepada dia. Kemudian Nabi perintahkan apa? Ambil sebaldi air, tuangkan tempat dia kencing tu. Sebab atas pasir ni mudah aja, kalau najis tuang je lah air situ, maka akan jadi suci lah. Tapi kalau permaidani kapet, dia kena cuci beberapa kali lah. Kalau kucing masuk kencing ke ataupun berak ke, takkan kita nak potong kapet tu. Kita basuh, kita lap dulu kesan tahi tadi sampai hilang. Kemudian kita curah air, kemudian kita lap lagi, kita curah air, lap lagi, curah air, lap lagi, tengok sampai dah betul-betul bersih. Maka kita biarkan. Itu je cara dia. Jangan tuan-tuan potong pula kapet dah lah mahal. Kapet pula ambil yang paling mahal, dia ada 5 inci, 7 inci. Tuan-tuan ambil yang paling mahal ni 7 inci yang tebal. Kemudian bila kucing kencing, tuan-tuan nak potong, itu tak sesuai lah. Okey, kemudian tajallat ar-rahmah fi khalqin Nabi. Nabi ni terkenal dengan sifat rahmah. Rahmah ni maksud kasih sayang lah pada akhlak Nabi ni. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tak utuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Maknanya sebagai kebaikan kepada dunia ini. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qila ya Rasulullah. Pernah dia katakan, wahai Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin, doakan kehancuran untuk orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Maka Nabi jawab apa? Inni lam ub'as la'anan. Sesungguhnya aku diutuskan bukan untuk melaknat manusia, untuk laknat orang ni, laknat orang kaum ni, laknat kabilah ni, tidak. Wa inni bu'istu rahmatan. Aku ni diutuskan sebagai rahmat, sebagai pembawa rahmat kepada alam ini, bukan untuk melaknat manusia. Laknat ni termasuklah perkataan yang tuan-tuan ucapkan sial, perkataan-perkataan tak baik, bodoh. Perkataan-perkataan ni perkataan yang tidak baik. Bila perkataan yang tidak baik ni, dia dikategorikan sebagai satu perkataan laknat.
Selalunya bos, bila satu kerja tak puas hati, dia marah orang bawah dia. Sebab apa? Bodoh sangat ni. Sebab apa macam ni. Jadi dia punya percakapan tu tak sepatutnya. Kalau kita marah, maka kalau kita marah kepada dia, maka kita bagi tahu buat macam ni. Kalau kita susah sangat tak faham, maka kita berhentikan dia kerja. Kita berhentikan dengan cara yang terbaik lah. Kemudian bila mana kita melaknat manusia, sehingga kan melaknat ni bukan kepada manusia je, bukan kepada orang kafir je, kepada kenderaan kita pun tak boleh kita laknat. Motor kita start, lembab betul motor ni, menyusahkan orang motor ni. Kita nak bagi kerja, nak masuk 8.30, sekarang dah setengah jam lagi. Apa punya motor? Kita marah-marah dia. Berlaku pada zaman Nabi bagi tahu kepada sahabat tu, tinggalkan kenderaan ni. Mana sebab kamu dah laknat dia, kamu dah maki dia, kamu dah marah dia, kemudian kamu nak tunggangi dia, maka tinggalkan. Itulah akhlak yang Nabi ajar kepada kita. Jangan kita suka-suka maki, marah, kemudian bila dia elok kita nak tunggangi dia. Sama juga macam isteri perempuan, bila waktu pagi ni kita marah, maki dia, pukul dia, tiba-tiba malam kita bersama tidur dengan dia. Itu Nabi larang kita. Sebab perempuan ni kita kena buat baik dengan dia. Kita kena buat baik dengan dia, kerana kita waktu malam kita akan tidur bersama dia. Takkan pagi-pagi kita sepak terajang dia, kita maki dia. Waktu malam kita tidur bersama dia. Ini perkara yang tak sepatutnya. Perkataan yang tak baik ini bila kita ucapkan, dia akan naik ke atas langit tau. Naik ke atas langit. Bila naik ke atas langit, langit pun tak nak terima perkataan ni. Sebab perkataan buruk. Bila turun ke bumi, nak bagi siapa perkataan buruk ni? Maka last sekali dia tak jumpa dah orang dia, kembali kepada Tuhan punya cakap tadi. Ini adalah mafhum daripada hadis Nabi. Perkataan yang tak baik, dia akan berlegar-legar nak naik ke atas, dia tak boleh naik sebab langit tutup. Langit tak nak terima perkataan ni. Last sekali berlegar-legar, kembali kepada Tuhan punya cakap, iaitu orang yang cakap dari perkataan yang tak baik. Sebab itu percakapan tak baik ini akan makan diri kita balik. Sebab tu jaga, terutama kita bila bawa kenderaan, mulut ni menyumpah dengan maki, hamun. Walaupun kita tutup cermin, tapi mulut kita sentiasa cakap benda-benda yang tidak baik. Sepatutnya kita kata semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, semoga Allah Ta'ala beri hidayat kepada dia. Ucapan sentiasa baik, doa-doa benda yang baik. Seterusnya, Nabi SAW bila bermuamalat bersama orang-orang yang duduk dengan dia, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Nabi SAW, Anas bin Malik dia bagi tahu, apabila seorang lelaki menghadap Nabi, fasafahahu, Nabi akan salam dengan dia. La yanzi'u yadahu min yadihi, dia tak akan tarik tangan dia, Nabi tak akan tarik tangan dia daripada tangan orang tersebut, hatta yakuna rajul yanzi'u, sehingga lelaki yang bersalam dengan Nabi yang tarik tangan dia dulu. Wala yasrifu wajhahu an wajhi, Nabi tak akan alih pandangan dia daripada pandangan orang yang bercakap dengan dia, hatta yakuna rajul huwa alladhi yasrifu, sehinggalah lelaki yang bercakap dengan dia yang akan pergi terlebih dahulu, yang akan berpaling dengan Nabi terlebih dahulu. Ini adalah menunjukkan akhlak Nabi, walaupun dia antara pemimpin, tetapi bila berhadapan dengan rakyat, dengan sahabat-sahabat, dengan orang yang berjumpa dengan dia, sebab orang yang jumpa dengan Nabi ni sama ada daripada orang atasan, orang bawahan, orang pertengahan, semua Nabi layan sama. Tak ada orang atasan Nabi layan elok, orang pertengahan Nabi buat biasa je, orang bawah lagi buat biasa, tak ada. Sebab perkara ni pernah ditegur oleh Allah Ta'ala tau. Dalam kisah Abdullah bin Ummi Maktum, dalam surah Abasa wa Tawalla, an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'an lahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna. Dalam surah Abasa wa Tawalla ni, Quran kata an ja'ahul a'ma, telah datang kepada kamu seorang yang buta. Wa ma yudrika la'an lahu yazakka, dia tak tahu. Sedangkan kamu wahai Muhammad, kamu tak tahu apa tujuan dia datang. Kemungkinan nak bersihkan diri dia,
au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, ataupun dia nak peringatan daripada kamu, nak kamu beri nasihat kepada dia. Sebab Nabi, muka Nabi berubah tau, sebab Nabi sedang berdakwah dengan pemimpin-pemimpin Quraisy. Pemimpin Quraisy yang sedang Nabi dakwahkan ni tak tentu lagi masuk Islam. Tapi orang buta ni yang datang kepada Nabi ni memang betul-betul nak petunjuk, nak nasihat daripada Nabi. Kemudian yang kedua, dia buta, dia mana tahu Nabi sedang bercakap dengan siapa. Quran turun beri teguran kepada Nabi, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Cuma tuan-tuan perlu tahu, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Perkara ni bukanlah salah di sisi kita, sebab kita tengah bercakap, orang potong cakap kita, memanglah kita akan berubah muka kita. Kita sedang bercakap, tiba-tiba datang orang sekat, potong percakapan kita. Jadi memang kita akan rasa sikit dan muka kita akan berubah. Nabi pun berlaku perkara yang sama, cuma bagi Nabi di sisi Allah perkara tersebut satu kesalahan, tapi bagi kita perkara tersebut perkara biasa. Sebab Nabi dekat dengan Allah, perkara yang dianggap salah, perkara tersebut dianggap pada diri kita biasa, bukan satu kesalahan. Tapi untuk diri Nabi adalah dianggap sebagai kesalahan, kerana dia adalah al-muqarrabin, orang yang dekat, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, bukan al-muqarrabin. Dia adalah dianggap sebagai al-abrar, al-abrar, orang yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi dianggap sebagai satu kesalahan. Itu mengenai dengan seorang orang buta berjumpa dengan Nabi, dia tak tahu apa yang Nabi sedang buat, dan Nabi sedang berdakwah. Yang berdakwah tu tak tahu lagi confirm tak confirm masuk Islam, tapi ini memang confirm, dia nakkan petunjuk daripada Nabi. Okey, kemudian kita lihat sikit mengenai dengan, kalau kita lihat perjalanan Nabi ni, Nabi kahwin dengan isteri Nabi, Nabi kahwin dengan isteri Nabi 11 orang. Dalam 11 orang ni kita boleh lihat bagaimana akhlak Nabi. Yang perkara yang pertama saya nak sebutkan mengenai dengan hikmah. Ramai perkahwinan, banyak kali Nabi berkahwin ni. Kita lihat pilihan Nabi terhadap isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga sampai 11 orang ini. Kebanyakan kalau tuan-tuan lihat adalah untuk maslahatud da'wah. Saudah binti Zam'ah Nabi kahwin kerana untuk menyatukan qabilah. Kepada ibu Saudah binti Zam'ah, ibu isteri Nabi itu, qabilah dia ada beberapa perkara tak setuju dengan Nabi. Kemudian Nabi berkahwin dengan Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai, kaum kerabat dia, pakcik dia, mati dalam peperangan Bani Quraidah menentang orang Islam. Tapi Nabi nak ambil hati dia, Nabi nak jaga hati, Nabi kahwin dengan dia, walaupun dia seorang yang cantik. Kemudian isteri Nabi Ummu Habibah, anak pemimpin Quraisy. Nabi kahwin dengan dia sebab orang Quraisy selalu cerita tentang buruk orang-orang Islam. Bila Nabi kahwin dengan dia, orang tak boleh nak kata apa, sebab dia anak pembesar orang-orang Quraisy, anak pembesar pemimpin Quraisy. Nabi kahwin dengan dia, seolah-olah Nabi telah sekat percakapan, buah mulut orang-orang Quraisy, buah mulut yang tak baik kepada orang Islam. Banyak lagi kemaslahatan dakwah. Nabi berkahwin dengan siapa? Dengan Ummu Habibah dan juga dengan Ummu Salamah. Nabi berkahwin dengan mereka ni kerana mereka ni anak ramai. Bila anak ramai perlukan tarbiyah, perlukan nafkah. Jadi Nabi berkahwin dengan mereka, Nabi nak bantu mereka. Itu antara hikmah perkahwinan Nabi yang begitu ramai, bukan sekadar nafsu semata-mata. Walaisa li syakhsi Muhammad faidah, dan tidak ada faedahnya Muhammad ini kalau kita lihat berkahwin yang ramai semata-mata tidak ada hala tuju, tidak ada objektifnya. Objektif adalah dakwah dan juga untuk menyatukan kabilah dengan satu kabilah dengan kabilah yang lain. Okey. Kemudian sebenarnya kalau kita lihat Nabi berkahwin 11 orang isteri Nabi, ini bukan perkara pelik. Nabi Sulaiman isteri sampai 99, ada yang sampai beratus orang isteri pun ada. Nabi-nabi terdahulu. Kira Nabi Muhammad, Nabi terakhir 11 orang ni satu angka yang kecil lah. Angka yang kecil. Angka yang kecil tu dinisbahkan dengan Nabi-Nabi terdahulu. Dinisbahkan dengan kita 4 tu dah banyak. Nisbah dengan kita 2 tu dah kira banyak lah. Sebab nak jaga seorang isteri pun susah. Macam-macam fa'il.
nak jaga 2-3 orang isteri lagi susah. Sebab tuan-tuan kena tahu, perempuan sifat dia tak sama seperti lelaki-lelaki. Perempuan ni sifat dia nak jaga seorang pun payah. Sebab itu orang yang ada 8-10 orang anak lelaki-lelaki tak sama dengan seorang yang mempunyai anak perempuan. Sebab kasih sayang, cara tarbiyah anak perempuan sedikit berbeza dengan anak lelaki-lelaki. Sebab itu orang yang ada anak ramai anak lelaki, dikatakan kepada dia, kamu tidak akan rasa kasih sayang sebenar melainkan kamu mempunyai anak perempuan. Kemudian kalau kita lihat, sebab perkahwinan Nabi ini juga adalah sebagai satu petanda kebenaran dakwah Nabi kepada Islam. Sebab apa satu petanda kebenaran dakwah Nabi kepada Islam? Perjalanan Nabi akan diketahui kebiasaan apa yang Nabi buat, tabiat Nabi, keikhlasan Nabi, kebenaran Nabi. Semua ni tak akan dapat dicapai oleh umat dia kalau isteri Nabi seorang, kalau isteri Nabi 2 orang, isteri Nabi 3 orang. Tak akan dapat dicapai matlamat ini. Kalau seorang, kemungkinan kalau seorang isteri Nabi itu berdusta, jadi kita tak tahu. Kalau 2 orang, 3 orang masih boleh berpakat untuk berdusta. Maksud berdusta ni, mana walaupun Nabi tak baik, kita kata Nabi baik. Walaupun Nabi pukul isteri dia, contoh, kita berpakat, kita kata Nabi ini seorang yang baik ketika berada dalam rumah. Tapi dalam angka 11, bukan angka yang kecil, untuk kita berpakat dalam perkara yang tak baik, 11 orang, 10 orang, itu angka yang besar. Itu angka yang besar. Dan boleh sampai ke tahap mustahil lah 11 orang ini untuk berpakat dalam perkara yang tidak baik. Kemudian bila mana 11 orang isteri, bila mereka menyatakan perangai tabiat Nabi di dalam rumah, bagaimana apa yang Nabi buat, itu menunjukkan mereka tak berdusta dah. Mana perkara betul. Isteri ni kata Nabi macam ni, isteri ni kata Nabi macam ni. Tak ada satu pun riwayat yang kata Nabi ni buruk, perangai tak baik dalam rumah tangga. Ini menunjukkan benarnya Nabi dan ramainya riwayat daripada isteri-isteri Nabi. Kemudian kalau kita lihat lagi, di antara isteri Nabi ini bukannya semuanya ayah mertua, ibu mertua baik dengan Nabi. Tak. Ada yang di kalangan ayah mertua Nabi, ataupun kaum kerabat Nabi yang sebelah isteri ini, ada yang mantan suami dia, iaitu bekas suami dia, telah dibunuh oleh tentera Islam. Pakcik dia, ayah dia dalam peperangan. Kemudian Nabi ambil dia sebagai isteri dan sedikit pun dia tak simpan dendam. Inilah Muhammad yang mengepalai tentera yang membunuh ayah aku. Inilah Muhammad yang mengepalai tentera Islam yang membunuh abang aku, pakcik aku. Tak ada. Mereka berkahwin, sikit pun mereka tak simpan dendam terhadap Nabi SAW. Terutamanya seperti Sofiyah binti Huyai, antara wanita Yahudi, satu-satunya wanita Yahudi yang dikahwini Nabi. Semua Nabi kahwin bangsa Arab. Yang bangsa Yahudi ni seorang, Sofiyah binti Huyai. Dia tinggalkan keluarga dia. Dia tinggalkan keluarga dia. Kemudian ayah dia. Semua dia tinggalkan kerana semata-mata bersama dengan seorang lelaki ni, iaitu yang bernama Muhammad. Abu Sufyan, anak perempuan Abu Sufyan. Abu Sufyan ni pemimpin Quraisy. Juwairiyah bintil Haris. Semua ni anak pemimpin anak pemimpin kabilah Bani Mustalik. Nabi kahwin dan mereka tak nak kembali ke pangkuan keluarga. Mereka nak bersama dengan Nabi SAW. Saya kira cukup sekadar ini, bagaimana mengenai dengan akhlak Nabi SAW. Walaupun banyak lagi tentang pemurah Nabi, kita tak bincang lagi. Bagaimana Nabi bersama dengan keluarga dia. Khairukum li ahlikum. Nabi kata sebaik-baik kamu orang yang paling baik dengan isteri dia. Sebab dengan orang lain kita boleh buat baik tau. Kawan office kita belanja makan, sahabat jiran rumah kita ajak keluar minum kopi, makan sarapan pagi, jom. Tapi dengan isteri ni kadang-kadang elok, kadang-kadang rasa berat nak keluar duit. Kadang-kadang rasa tak sedap hati.
Jadi ini sebab tu Nabi kata orang yang paling baik di kalangan kamu, buatlah baik dengan isteri kamu. Macam mana dia marah kamu ke, dia buat macam-macam dengan kamu, itulah isteri kamu. Buat baik dengan dia, itulah sebaik-baik manusia. Nabi kata khairukum, sebaik-baik di kalangan kamu buat baik dengan isteri dia. Tapi tak dinafikan tau dalam hadis, orang perempuan dalam hadis yang sahih Bukhari, orang perempuan ini tak dinafikan, memang jelas, iaitu kalau dia lihat satu keburukan daripada suami dia, dia lihat satu keburukan suami, dan satu keburukan suami ini akan melupakan semua kebaikan suami yang pernah ditaburkan kepada dia. Mana kalaulah suami tadi pernah buat baik dengan dia 20 tahun berkahwin, 20 tahun, tapi mungkin ada satu perkara yang suami buat yang menyentuh perasaan dia, yang dia terasa hati. 20 tahun punya baik itu boleh lupa. 20 tahun punya baik suami buat kat dia boleh lupa. Itu yang Nabi bagi tahu. Sebab itu Nabi kata kebanyakan di kalangan wanita ni menjadi penghuni api neraka Allah. Sebab mereka ni kufur. Bukan kufur tu kafir, kufur kepada keluarga, bermaksud mereka ini adalah tidak hormati suami, tak mengenang jasa baik suami. Dan tak dinafikan juga wanita antara orang yang mudah masuk Islam, boleh masuk mudah masuk Islam, mudah masuk syurga. Pintu mana saja mereka nak masuk boleh pilih, bila dengan syarat mereka jaga maruah diri mereka lah, jaga kemaluan mereka, maruah diri, kemudian taat kepada suami, ibadat-ibadat fardu jaga, iaitu sembahyang fardu, puasa fardu, itu je. Dia tak perlu buat ibadat sunat pun tak apa, kalau dapat buat lagi bagus. Tapi yang terbaik jaga ibadat fardu, jaga maruah diri dia, taat kepada suami, masuklah pintu syurga mana yang dia nak. Tapi bukan senang, bukan senang, terutamanya bila perempuan ini bila nak taat kepada suami. Nampak macam senang tapi susah. Bila jaga ibadat fardu saja, tak perlu buat sunat pun tak apa. Bila dia ada anak kecil, kadang-kadang sanggup tinggal semayang tu. Sebab apa? Kadang-kadang tak semayang zuhur. Sebab apa? Anak ni tak nak lepas. Padahal tuan-tuan, semayang zuhur tu ada 4 jam 5 jam tau, nak masuk waktu asar. Zuhur masuk pukul 1 suku, 1.10 zuhur masuk, asar pukul 4 suku. Ada berapa jam? Ada lebih kurang 3 jam, 2 jam 3 jam. Tuan-tuan, apa salahnya letak sekejap, menangis 5 minit, biarkan 5 minit semayang fardu. Ambil yang ringkas-ringkas saja. Tak boleh ditinggalkan. Kadang-kadang memberi alasan kerana anak menangis, tak boleh letak ni, terpaksa tinggal semayang zuhur. Jadi perkara-perkara ni sepatutnya tak boleh berlaku. Itulah Nabi kata, jaga saja semayang fardu, jaga saja ibadat fardu, itu dah cukup. Sekali dengan jaga maruah diri juga, taat kepada suami, boleh masuk 8 pintu syurga yang mana yang dia nak. Saya kira cukup sekadar itulah. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa, semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan depan pada topik kita yang sebelum ni lah. Sebelum ni topik kita adalah mengenai dengan memberi salam dan juga menjawab salam, dan juga bersalam, mencium tangan ke, peluk ke, cium pipi ke, semua ini kita akan bincangkan pada bulan hadapan, insya-Allah, sambungan pada bulan yang lalu. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.